latihan 2.14 kalau buku teks muka surat 73. Ini soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, soalan nombor 3, diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Cari nilai dy per dx apabila X sama dengan 2 dan seterusnya tentukan nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Okey, yang ini cari nilai hampir. Okey, so nombor 3, langkah pertama macam biasalah kena cari dy per dx. Okey, ini soalan tentukan nilai hampir. Okey, perubahan hampir. So, soalan nombor 3, Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Okey, nak buat pembezaan. Boleh tak terus buat pembezaan 16 per X kuasa 2? Tak. Okey, tak. Kenapa tak boleh? Warna atas. Kena bawa naik atas sebab kuasa dia berada di bawah. Okay, so bila kuasa berada di bawah, kita kena bawa naik atas. Dia akan jadi 16x kuasa negatif 2. Okay, bila dah bawa naik atas, barulah kita boleh cari dy per dx. So, bezakan, awak akan dapat negatif 32 X kuasa negatif 3. Nanti kita nak dapatkan nilai X. Nak senang kira, kita bawa turun kuasa negatif tu ke bawah. Okay, senang kita nak kira. So, ini 32 per X kuasa 3. Okay, negatif 32 per X kuasa 3. Okay, dah habis langkah pertama. Langkah kedua, kita nak cari nilai bagi dy per dx. Dia dah bagi x sama dengan 2. So kita gantilah x sama dengan 2 dalam dy per dx ni. So negatif 32 per 2 kuasa 3. Tekan kalkulator. Berapa jawapannya? Negatif 4. Okay, negatif 4. Okay, nilai bagi dy per dx negatif 4. Okay. Okay, lepas tu langkahnya kita kena cari delta x. So, macam mana nak dapat delta x? Mana maklumat untuk kita cari delta x? X asal, mana x asal? 2. Okay, x asal betul, 2. Kat sini x asal. Okay, x baru, mana x baru? Boleh nampak tak dekat mana X baru? Ha, betul Samira jawab. 2.02. Awak tengok kat sini Asalkan 16 per X kuasa 2. Dia bagi dalam soalan per 2.02. So 2.02 ni nilai X yang baru. Okay, X yang asal adalah 2. Tiba-tiba dia jadi 2.02. Jadi ni X yang baru. Okay, so kita boleh cari delta X. X yang baru 2.02 tolak X yang asal 2. So kita dapatlah delta X 0.02. Setakat ni boleh? Boleh. 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 Okay. Nak dapatkan nilai hampir, rumus dia ini. Okay, nilai hampir F X tambah delta X sama dengan Y tambah dy per dx delta X. Nilai hampir ke, perubahan hampir ke, ada perkataan hampir tu, rumus dia yang ini. Okay, F dalam bracket X tambah delta X sama dengan Y tambah dy per dx darab delta X. Okay, awak cek semula dengan yang kita dah kira tadi. Delta X, okay. Dalam rumus kita ada delta X.
Delta X kita dah ada. Y. Kita dah cari belum nilai Y? Tak ada. Y dekat sini bukannya persamaan tau. Y dekat sini dia adalah nilai Y. Okay, nilai Y. Jadi, kita belum ada lagi nilai Y. Kita kena dapatkan nilai Y. Jadi, kita akan guna X yang asal ganti dalam persamaan asal. Okay, nak dapatkan nilai Y, ni Y yang asal, persamaan asal, kita gantikan X asal di tempat X dalam persamaan ini. So 16 per 2 kuasa 2, kita akan dapatlah nilai Y dia sama dengan 4. Okay, 16 bahagi 4, kita dapat 4. Okay, so Y pun dah ada. Jadi maklumat kita semuanya dah ada, dah lengkap. Kita pun gantilah dalam rumus kita yang ini. Okay. X tambah delta X. Okay, yang ini kita ambil sebab dia dalam bentuk pecahan kan. X tambah delta X. Okay, kita buat asal dia kan 16 dekat atas ni. So kita pun tulislah 16. Per dengan X tambah delta X. 2 tambah 0.02. Okay, 2 tambah 0.02 sama dengan Y kita 4. Darab dengan nilai dy per dx negatif 4. Darab dengan delta X 0.02. Okay, yang ini 16 per, itu ada kuasa 2 kan? Soalan tu, kuasa 2. So yang ni 2.02 kuasa 2 sama dengan 3.92. Okay, jadi nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2 adalah 3.92. Boleh faham tak? Nilai hampir ataupun perubahan hampir. Jacqueline faham? Yang lain? Faham. Samira faham? Yang lain? Mira faham? Bila soalan suruh cari nilai hampir ataupun perubahan hampir, kita akan guna rumus yang ini. Boleh? Okay, boleh. Syah boleh. Yang tu pun boleh. Fana boleh. Okay. Okay, soalan nombor 4. Jika Y sama dengan X kuasa 5 per 4, cari peratus perubahan hampir dalam X apabila terdapat 4% perubahan dalam Y. Kalau tengok pada soalan nombor 4 ni tak ada langsung nilai X ataupun nilai Y. Okay, dia tak bagi secara langsung. Okay, tak ada. Tak nampak pun X berapa, Y tu berapa. Okay, bila macam ni, awak tengok balik dalam soalan, dia bagi peratus perubahan dalam Y. Okay, bila dia bagi peratus perubahan dalam Y, kita akan guna rumus untuk peratus perubahan. Okay, rumus peratus perubahan. Kalau yang ni dia kata perubahan dalam Y, so delta Y per Y darab 100. Okay, rumus peratus perubahan dalam Y. Kalau dia kata peratus perubahan dalam X, okay, kalau dalam X dia akan jadi delta X per X darab 100. Okay, jadi delta Y per Y darab 100, kita dah tahu peratus perubahan dia 4. Jadi kita akan tulislah macam ni. Delta Y per Y darab 100 sama dengan 4. Okay, ni rumus
peratus perubahan dan dia dah bagi peratus perubahan dia 4. Sebab tu dia sama dengan 4. Okey. Untuk soalan ni kita tahu bila kita nak cari nilai hampir kita mesti ada rumus perubahan hampir f x tambah delta x sama dengan y tambah dy per dx darab dengan delta x. Okay, ni rumus kita. So sekarang ni kita kena cari delta x, kita kena cari y, kita kena cari dy per dx. Okay. So daripada rumus peratus perubahan ini, kita dapatkan delta y. Sebab nanti kita nak gantikan dalam dy per dx tu nanti. Okay, lepas ni kita buat. So ini delta y 4 bahagi 100 darab y. Okay, 4 bahagi 100 darab y. So kita dapat delta y 0.04y. Okay, 4 per 100 0.04 darab dengan y, kita dapat y. Okay, lepas tu kita ada persamaan y sama dengan x kuasa 5 per 4. Okay, dalam rumus kita mesti ada dy per dx. Jadi yang ini kita pun buatlah pembezaan dia. So bila buat pembezaan dy per dx kita akan dapat berapakah dy per dx nya? 5 per 4 x kuasa, tolak Sat, 5 per 4 x kuasa 1 per 4. Okay, 1 per 4. Okay, setakat ni faham? Faham. Boleh? Faham. Okay. Okay, seterusnya kita nak cari apa? Delta X. Nak cari delta X. Macam mana kita nak cari delta X? Apa rumus kita nak cari delta X? Ini kan? Delta Y sama dengan dy per dx darab delta X. Okay, delta Y 0.04y. Okay, dy per dx 5 per 4 x kuasa 1 per 4. Lepas tu darab dengan delta x. Kalau tengok kita ada dua pemboleh ubah kan? Dua pemboleh ubah. Kat sini y, dekat sini x. Kita tak boleh nak selesaikan. Nampak? Tak boleh nak selesaikan sebab kita ada dua pemboleh ubah yang berbeza. Okay, jadi kita kena jadikan satu pemboleh ubah sahaja. Okay, daripada soalan ini, kita nampak dia bagi y sama dengan, okay, kat atas ni. Y sama dengan x kuasa 5 per 4. Jadi, tempat y di sini, kita boleh ganti dengan x kuasa 5 per 4. Boleh faham? So, ini dah, boleh faham tak? Ke tak nampak lagi ni? Boleh. Complicated kan sikit. Yang lain boleh tak? Ke tak nampak lagi? So bila kita dah ganti y ni dengan x kuasa 5 per 4, barulah kita boleh selesaikan sebab pemboleh ubah kiri dan kanan ni pemboleh ubah yang sama. Okay, x dan x. Okay, nak dapatkan delta x, macam mana nak dapatkan delta x ni? Yang ni panjang sikit nak kira. Okay, 0.04 x kuasa 5 per 4 per, okay, ni 5 per 4 x kuasa 1 per 4.
Boleh selesaikan. Okay, 0.04 bahagi 5/4 dapat berapa? Kan kalkulator, 0.04 bahagi 5/4, 0.032. Okay, betul, 0.032. Okay, X kuasa 5/4 bahagi X kuasa 1/4. Dapat X kuasa berapa? 5. Kuasa 5, banyaknya. Yang ni guna semula konsep kuasa 1. Ya betul Rafana, kuasa 1. Guna semula konsep masa awak belajar form 4 indeks. Yang ni. X 5/4 bahagi X 1/4. Asas dah sama, X dengan X. Operasi bahagi, apa kita buat dengan indeks ni? Tolak. Tolak. So 5/4 tolak 1/4 dapat 4/4 kan? X 5/4 tolak 1/4, awak dapat X 4/4. X 4/4 dia samalah dengan X kuasa 1. Okay, so jawapan delta X 0.032 X. Okay, tak perlu tulis kuasa 1. Okay, belum habis lagi menjawab soalan. Dia suruh cari peratus perubahan hampir dalam X. So kita akan guna yang ini pula. Okay, kita akan guna yang dekat sini. Delta X per X darab 100 untuk cari peratus perubahan. Okay, jadi soalan dia suruh cari peratus perubahan hampir dalam X. Okay, hampir dalam X. Jadi kita akan guna rumus delta X per X darab 100. Di delta X, apa nilai delta X kita? Baru je kira tadi. 0.032 X per X. Ni X darab 100. Okay, X ada atas, X ada bawah, kita boleh potong. So 0.032 darab 100. Kita akan dapat 3.2%. So peratus perubahan hampir dalam X adalah 3.2%. Okay, boleh? Boleh. Samira boleh, Jacqueline boleh, yang lain?